Salam damai sejahtera bagi kita semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 各位平安，愿神赐福，大家平安。 Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat. 我们很感谢神，我们能够遵守第4条的诫命。 Ya, kiranya berkat Tuhan atas hari Sabatnya dicurahkan kepada anak-anaknya yang setia memegang perintah-perintah Tuhan. 愿神祝福今天的安息圣日，凡他的儿女都愿意遵守神的话。 Nah, pada pagi hari ini saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk bisa saling berbagi dan juga saling menasehati dengan satu judul, meraih kesehatan mental. 今天我们所要讲的就是实现精神或心理健康。 Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagi firman Tuhan. 奉主耶稣圣名证道。 Saudara, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana individu mampu mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. 平安的情况就是个人能解决正常的生活压力，工作有效率和供给人们。 Nah, kalau orang yang mentalnya bermasalah, sesungguhnya tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan dia. 一个人他的精神有问题，他心灵必定没有平安， Dan tidak mampu menghadapi tekanan hidup dengan normal. 也是不能面临平常的生活压力。 Ya, biasanya dia akan meledak-ledak, saudara. 他情绪不好， Atau mungkin dia merasa putus asa. 或者他失望。 Dan bahkan ketika seseorang mentalnya bermasalah, dia akan sangat sulit untuk bisa bekerja dengan produktif atau belajar dengan produktif. 一个人精神有问题，他很难好好的学习或者工作的很好。 Nah, ketika dirinya bermasalah, dia juga akan sangat sulit untuk bisa bersosialisasi atau berkontribusi di dalam komunitasnya. 而且他也很难跟别人交往， Karena di dalam dirinya masih belum beres, saudara. 因为在他身上还是有毛病。 Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu bagi orang lain? 他如何能够供给别人？ Nah, bila kita melihat data kondisi kesehatan mental di Indonesia, 如果我们看这个印尼的这个精神上方面的率， ya, kita coba lihat satu data menurut data WHO, Badan Kesehatan Dunia, 这些世界卫生组织数据， prevalensi gangguan mental di Indonesia mencapai 9,8% pada tahun 2021. 就是精神障碍患病率，在印尼达到这个6.6%。 Saudara, kita bisa bayangkan misalnya jumlah masyarakat di Indonesia 200 juta jiwa ya. Soalnya 280, kita hitung 200 juta. 如果有200 juta jiwa ya. 人， Berarti kalau misalnya ada 9,8% atau 10%-nya, ada 20 juta jiwa yang mengalami permasalahan dalam mentalnya. 如果18%的人他的精神有问题， Ya, bukan angka yang sedikit. 不是少数的数字。 Ya, lalu kalau kita lihat dalam satu survei lagi kesehatan mental remaja, 另外的就是印度尼西亚全国青少年心理健康调查。 ada 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. 1550万的青少年他们的精神有问题。 Jadi kalau misalnya dari satu ya di antara 7 anak, ya jadi ada 1 di antara 7 anak yang mengalami satu masalah dalam kesehatan mentalnya. 7个人当中有1位就是精神问题。 Ya, 1:7, saudara. 1:7。 Jadi kalau kita lihat ada 7 anak remaja, mungkin salah satunya ada 1 yang ada masalah di dalam gangguan mentalnya. 有7位青少年就有1位有精神病的。 Yaitu adalah usia 10 sampai 19 tahun
yang dilakukan data dari WHO. 就是10岁到19岁的青少年，这个就是全国的调查。 Nah, kalau kita lihat lagi data di dalam slide berikutnya tahun 2023, 如果我们看1923年， kesehatan yang paling dikhawatirkan dunia itu apa, Bapak Ibu? 世界最怕的健康问题是什么？ Kalau kita dulu ya, mungkin yang paling dikhawatirkan adalah penyakit kanker, itu yang paling dikhawatirkan. 可能人最怕是癌症， Kalau laki-laki kanker prostat, 如果男生就是前列腺的， kalau perempuan mungkin kanker payudara atau kanker rahim. 女人可能子宫癌或者乳癌。 Ya saudara ya, kalau kita laki-laki juga suka takut stroke. 我们也怕如果这个有 Ya, nah, Pieng Sui ya. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama pada hari ini, 我们想 data menunjukkan sebenarnya penyakit yang kita khawatirkan oleh warga dunia sekarang itu adalah kesehatan mental nomor 1. 世界上人最怕的就是精神的问题。 Ya, lalu yang kedua itu adalah kanker. 第二就是癌症， Yang ketiga itu adalah stres. 第三就是压力。 Stres itu juga sebenarnya bagian daripada kesehatan mental. 压力也是这个什么精神健康的问题。 Dan yang keempat adalah obesitas, saudara. 第四就是肥胖， Ya, obesitas itu adalah pintu daripada semua penyakit bisa masuk. 肥胖的人很多疾病就能够进入。 Mungkin kita berpikir saudara ya, mungkin gangguan mental ini hanya untuk orang-orang menengah ke bawah. 可能我们认为这个精神健康只有给那些下等的人， Orang-orang yang ekonominya sulit. 那些生活痛苦的人， Orang-orang yang pendidikannya nggak terlalu tinggi. 他们的教育程度不好， Belum tentu saudara. 不一定的。 Malahan orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang punya kedudukan jabatan yang baik, 甚至其实受压力的都有些人就是高等教育的，他们有钱人， tingkat stres, tingkat depresi, gangguan mentalnya juga sangat tinggi saudara. 他们的精神健康的率也是很高的， Nah itu yang terjadi. 就是这样。 Nah oleh sebab itu menurut Asia Care Survey tahun 2024 tercatat bahwa stres dan kelelahan yang berlebihan menjadi gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan. 1924年的调查就是这个精神健康的调查，就是这个率最高的。 Nah kalau kita lihat data lagi saudara, 如果我们再看 angka bunuh diri itu semakin tahun juga semakin bertambah. 这个数字越来越高。 Nah data ini saya dapatkan dari Polri, 这个从玻璃 ya, Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa angka kematian akibat bunuh diri itu tahun 2023 meningkat 1.350 kasus. 就是印尼警方的数据，就是告诉我们它的数字越高。 Tahun 2022 berapa saudara? 2002年多少826 kasus. 826。 Ya. Jadi kalau kita lihat dari 826 naik jadi 1.350 di tahun 2023. 826到1923年增加了1000多名。 Ya, mungkin dia bunuh diri karena pinjol, 可能他是自杀，因为受到压力， ya, judi online, 或者他们是赌博， atau kasus-kasus yang lain yang mengganggu mental dia. 或者其他的问题，影响到他们的精神。 Ini adalah satu penyakit yang sangat ditakuti di zaman dunia sekarang ini, saudara. 这个病人人都害怕。 Yang menjadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita dapat meraih kesehatan mental di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini. 在这样浩荡的世界，我们如何能够
达到这个精神健康。 Istilah mental yang tidak sehat sebenarnya bukanlah istilah yang terjadi dalam zaman modern ini, saudara. 这个健康，精神健康不是现在的问题。 Ya, kita mungkin mengenal ya, saya burn out, saya kelelahan, saya stres. Itu sebenarnya zaman dulu pun sudah terjadi. 我觉得我很受压力，我很失望等等。其实以前这些都已经有了。 Orang yang mentalnya tidak sehat biasanya ada satu kata ingin dia lakukan. 如果精神健康不好的人，他要做一件事， Ya, mungkin 2 kata gitu ya, bunuh diri, saudara. 就是自杀。 Ya, jadi kalau misalnya dia mentalnya tidak sehat, biasanya ada satu hal yang ingin dia lakukan, yaitu mengakhiri hidup dia. 如果他的精神健康不好，他要做的一件事，结束他的生命，自 Nah, 杀。 mari kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya Alkitab sudah menggambarkan kondisi yang demikian. 圣经早都已经描述了这样的情况。 Nah, kita lihat saudara, di dalam contoh tokoh Alkitab, mereka mengalami berbagai macam kelelahan dan tekanan hidup yang begitu sangat berat. 我们看圣经的例子，他们面临重担的生活，那就面对这个问题。 Ya, kita buka dalam kitab Bilangan pasal 11. 请看民数记13章， Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 民数记13章 Bilangan pasal 11这一章14节到15节， ayat 14 sampai 15, demikianlah firman Tuhan. 民数记这一章14节15节。 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ini adalah satu perkataan Musa, saudara. 这个摩西所说的话， Musa merasa terlalu berat memikul tanggung jawab memimpin umat Israel. 摩西感觉到他的责任太重了，要带领以色列人。 Karena umat Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah untuk diatur. 因为这个以色列人他们顽梗的心， Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan lebih baik engkau bunuh aku saja, lebih baik aku mati. 所以他向神求，不如我杀死我吧。 Ya, karena beban ini begitu sangat berat. Apakah aku ini yang melahirkan umat Israel sampai aku harus memikul tanggung jawab ini? 是不是我需要担当这个责任来面对这个以色列人？ Ya saudara ya, Musa itu memimpin 2 sampai 2,5 juta umat Israel ketika dia pimpin keluar dari Mesir. 摩西要带领200多万人出埃及地。 Ya, kurang lebih ya, karena 600 daripada laki-laki yang keluar dari Mesir. 大概600男丁 600.000 ya. 从埃及地出去。 Nah, bayangkan saudara, kadangkala kita juga ketika menghadapi satu tanggung jawab yang besar dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, seringkali kita berkata, lebih baik saya berhenti saja dari pekerjaan ini. 如果我们工作或者我们的学业感觉到很重担，所以就感觉到还是停着吧。 Nah, Musa pada saat itu sebenarnya sedang burn out atau kelelahan, bahkan dia mengalami sebuah stres dan depresi yang berat, saudara. 所以摩西当时他感觉到他劳苦工作，所以他受压力了。 Nah, yang kedua, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 69, 诗篇69篇， kitab Mazmur pasal 69 ayat yang keempat. 诗篇69篇第4节。 Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Nah, ini adalah satu perkataan Daud. 大卫的话， Daud berkata, lesu aku karena aku terus berseru-seru. 大卫说就是Ayat 我 yang 因 keempat. 呼求困乏，
Dan 喉咙发干， ya, dan kerongkongannya kering, saudara. 喉咙发干。 Kenapa Daud berkata demikian? 为什么大卫这样说？ Karena dia menghadapi sebuah permasalahan yang sangat besar, saudara. 面对大难题， Antara hidup dan mati. 死或者活。 Sehingga kalau kita lihat ya ayat yang kedua, 第二节， Mazmur pasal 69 ayat yang kedua, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Ya, dia hampir tenggelam, dia hampir mau tidak bisa lagi bernafas. 他就在第三节说：“我现在，他说神啊，求你救我，因为众水要淹没我。” Ya saudara ya, kalau misalnya kita kebanjiran, air itu udah setinggi leher kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita teriak minta tolong, teriak terakhir kali ya, meminta pertolongan orang-orang lain. 水灾的时候，这个水浸淹到我们的景象，让我们大声呼喊，求人帮助救我。 Nah, kadang-kala dalam kehidupan kita pada hari ini juga sama. Dalam menghadapi masalah yang besar, kita benar-benar menghadapi sebuah tekanan yang sangat besar sekali dan kita stres, saudara. 今天在我们生活上，我们面对大难题，我们会受到很大的压力。 Ya, seakan-akan tidak ada lagi peluang kita bisa lepas daripada masalah ini. 好像没有机会能够脱离这个问题。 Nah, pada hari ini saudara, kita akan melihat satu tokoh yang mengalami mental bermasalah dan juga dia berkata ingin mengakhiri hidupnya. 有一个人，他也是要结束他的生命。 Ya, jadi sebenarnya Alkitab sudah menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu memang akan menghadapi hal-hal yang demikian. 其实圣经早都已经说了，人的生活必定面对这些。 Nah, sehingga penyakit ini saudara, sebenarnya Tuhan sudah memberikan cara-caranya bagaimana kita bisa melewatinya. 主已经告诉我们要如何度我们的日子。 Karena Alkitab kita bisa lihat tadi contoh daripada Musa yang terlalu berat memikul tanggung jawab. 我们看摩西，他觉得他的重担太重了。 Dan juga Daud dalam menghadapi masalah antara hidup dan mati. 大卫也是面临这个生死的问题。 Nah, kita lihat bersama-sama dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. 请看列王记上19章第4节。 Ya, kita lihat kasus ini saudara. Kita lihat contoh ini dan kita akan mengambil pengajaran apa yang bisa kita lakukan agar kita pada saat menghadapi gangguan mental kita bisa melewatinya dengan baik. 我们看这个例子，当我们面临难题的时候，我们要如何度过？ Dan bahkan kita bisa mengantisipasi jangan sampai kita menghadapi tingkat depresi yang sangat tinggi. 我们能够免去，不要受到很大的压力。 Nah, kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. 列王记上19章第4节。 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. 列王记上19章第4节。 Kita baca bersama-sama. 一起读。 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, saudara, Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa. 以利亚先知很了不起， Salah satu nabi yang diangkat oleh Tuhan ke sorga. 他就是一个先知，神这届接他到天国， Ya, dia yang mengalami kematian. 他没有经过死亡。 Dia adalah nabi, kalau kita perhatikan, yang bisa mengalahkan 850 nabi palsu. 这个先知，他能够胜过这个850个假先知。 Dan juga dia bisa berdoa sehingga hujan bisa turun. 他可以祷告，求神降下雨来。 Karena pada saat itu terjadi kekeringan yang luar biasa. 那时候，干旱的时候， Ya, hujan tidak turun kurang lebih 3,5 tahun. 3年半没有下雨。 Dan dia bisa meminta kepada Tuhan Allah dan Allah memberikan hujan. 他向神求雨降下，神就降下雨来。 Tetapi Nabi Elia, kalau kita baca dalam kitab Yakobus, dia tetaplah manusia biasa. 如果我们看雅各书，这个他也是普通人。
Dia tetaplah manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan. 也是有软弱、有限制的。 Dan ketika kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Nabi Elia sebagai manusia yang sama seperti kita. 在列王记上19章，我们看他这个先知以利亚先知像我们一样。 Elia berkata apa kepada Tuhan Allah? 以利亚向神说什么呢？ Tuhan, cukuplah bagiku. 耶和华啊，罢了， Ambillah nyawaku. 求你取我的性命， Sebab ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 因为我不胜于我的列祖。 Nah, kenapa Elia sampai-sampai mau mengakhiri hidupnya, saudara? 为什么以利亚要结束他的生命？ Kenapa Elia yang begitu luar biasa, yang bisa melakukan tanda heran mukjizat, tetapi dia bisa mengalami tingkat stres, depresi yang sangat tinggi sekali? 以利亚他是一位先知，为何他的压力那么重大？ Nah, kalau kita lihat latar belakang kenapa Elia mengalami mental yang bermasalah ini, 他面对这个精神的健康， ya, ada angin, ada badai mungkin ya, ada api, ada asap, saudara. Pasti ada penyebabnya. 有风有雨有火有烟。 Nah, karena Elia lelah secara fisik maupun secara psikis. 以利亚他的这个圣职和他的这个精神也是面对问题了， Fisiknya 很劳累。 Fisiknya begitu sangat lelah karena dia harus bertempur dengan 850 nabi palsu dari pagi hingga petang. 因为他要跟这个假先知从早到晚上下午面对他们， Ya, bukan pekerjaan yang mudah, saudara. 不是简单的事。 Dia seorang diri menghadapi nabi palsu yang begitu sangat banyak dari pagi sampai dengan petang. 他一个人要面对850个假先知，从早到下午。 Ya, walaupun Alkitab tidak menjelaskan sampai kapan lagi, mungkin sampai malam juga, saudara. Dia harus menghadapi itu. 圣经没有详细述说，可能到晚上。 Dan juga dia harus menempuh perjalanan ke Israel. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 46. Perjalanan yang juga cukup melelahkan. 而且他要走这个到以色列地的这个路途遥远， Ya, fisiknya sudah lelah, saudara. 他已经很累了。 2 hari yang lalu, saudara, 2天之前， anak saya yang kecil, kelas 1 SD, pulang dari sekolah, pulang dari les. Ya, dia pulang sekolah jam 1, terus les lagi, pulang lagi dari les. Dia berkata, saya lelah. 我的儿子放学回来1点，然后补习，他回来他说很累啊， Ya, aku kagak mau sekolah besok. 明天我不要上课， Ya, aku lelah, aku burn out. 我要休息了， Ya, aku tidak mau melakukan pekerjaan apapun, aku mau tidur. 我要睡觉，不做什么。 Ya, anak SD, saudaranya kelas 1 bisa mengatakan aku lelah, dia tidur saja, saudara. Tidur sore setelah pulang les, malamnya dia bangun. 小学生1年级，他会这样说，他很劳累，所以他就要休息了。 Ya, malamnya dia bangun, orang tuanya yang sekarang lelah, saudara ya. 晚上他起来，那父母就很累了， Karena anaknya belum mau tidur lagi, baru bangun. 因为孩子不要再睡了，他刚起来， Fisik ini bisa stres, saudara. 所以精神会受到压力， Fisik ini bisa mengalami ketegangan. 而且会很紧张。 Nah, bukan hanya fisik yang lelah, 不但这个他的精神会很累， tetapi psikis daripada Elia juga bermasalah. 甚至也是很累，像以利亚。 Ya, kenapa bermasalahnya? 为什么有问题呢？ Karena dia ketika menghadapi Raja Ahab dan umat Israel, 当面对亚哈王和以色列人， Raja Ahab itu tidak kembali kepada Tuhan, tidak bertobat, walaupun Elia sudah melakukan mukjizat yang besar. 亚哈王没有悔改，虽然神已经行了很大的神迹奇事， Dan umat Israel pun juga tidak sepenuhnya kembali kepada Tuhan.
以色列人也没有专心归向神。 Sehingga Elia merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu sia-sia. 以利亚觉得他所做的都是落空， Saya sudah lelah, saya sudah benar-benar mengalami sebuah tekanan dalam fisik saya. Tapi secara psikis Elia pun mengalami tekanan karena tidak berhasil. 我甚至过度疲劳，但是他的精神也是很劳累， Bahkan istri daripada Raja Ahab hendak membunuh dia. 甚至亚哈王的妻子要杀死他。 Nah saudara, ini tekanan psikis yang begitu sangat berat yang dialami oleh Elia. 以利亚受到精神压力多大？ Saya punya rekan saudara waktu itu, punya teman. 我有一个朋友， Teman saya ini memberikan nasihat kepada orang gitu ya. Dan orang itu menjadi marah. 我的朋友勉励人，那个人就生气， Dan orang itu berkata, awas kamu ya, kalau ketemu saya akan pukul kamu. 小心啊，见到我会打你的。 Ya, dia ingin bertemu dengan teman saya itu dan ingin memukulnya saudara. 他很想见我的朋友，想打他， Dia ingin menyakitinya. 他要弄伤他。 Teman saya bersembunyi, 我的朋友就躲开， tidak mau pergi ke kota itu. 不要去那个城市。 Secara psikis bukanlah perkara mudah. 精神上它不是简单的事， Karena kalau ketemu orang itu di tengah jalan atau di pinggir jalan, mungkin bisa dipukul dan bahkan bisa terjadi sesuatu hal yang parah. 如果路上遇到他，可能被打受伤。 Kalau zaman dulu GPS belum begitu sangat bagus gitu ya. 以前科技还没有这么发达， Tapi sekarang saudara, kalau kita lihat, kita pegang handphone, kita bisa di tracking gitu ya. Kita bisa dicari di mana posisi kita. 现在如果我们手上有手机，人会找我们。 Nah, kalau ada orang yang ingin membunuh kita, 如果有人要杀害我们， kalau ada orang yang mau memukul kita, 要打我们， dia cari kita terus. 他一直寻找我们， Bagaimana perasaan kita? 我们的心如何呢？ Tidur susah, makan susah. 很难睡觉，很难吃， Ya, hidup kita merasa terancam. 生命受威胁。 Walaupun kita mungkin ada bodyguard, tetap aja yang namanya ada orang yang ingin membunuh kita, kita pun ada rasa takut dan khawatir. 虽然有保镖，但是我们呢，心里还是一直惧怕的。 Nah, sekarang saudara, bagaimana respon daripada Tuhan? 神的反应怎样呢？ Ketika Elia mengalami gangguan mental ini. 当以利亚面对这个精神的压力， Nah, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19, 我们看列王纪上19章 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. 第4到第8节， 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 8. 第4到第8节， Ya, kita baca bersama-sama. 一起读。 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-8. 列王纪上19章第4节到18节， Ayat 第8 4. 节。 Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, saudara, respon Tuhan itu adalah respon yang sangat baik sekali. 神的反应很好， Dia adalah konselor agung, saudara. 他就是伟大的这个辅导员。 Dia adalah seorang yang mau mendengarkan daripada gangguan mental yang dialami oleh Elia. 他愿意听好这个以利亚的精神压力。 Tuhan tidak menghakimi Elia. 神没有审判这个
以利亚， Ya, luar biasa ya Tuhan kita ya. Dia tidak langsung menghakimi, menghukum Elia. 他没有处罚以利亚， Tetapi Tuhan kita mengutus malaikatnya untuk memperhatikan Elia. 但是神派了天使来关心以利亚， Ya, jadi dia mengutus malaikatnya untuk bisa memberikan makan kepada Elia. 派天使给他吃， Dikatakan, bangunlah, makanlah. 起来吧，吃吧。 Ketika kita menghadapi orang-orang yang mengalami gangguan mental, saudara, kita jangan menghakimi dia. 如果我们面对受压力的人，我们不要审判他， Tetapi kita harus bisa melakukan sesuatu. Mungkin itu perkara kecil untuk bisa meringankan beban dia. 我们可能可以做一点小事在他身上，减轻他的痛苦。 Ya, Tuhan mengutus malaikatnya. 神就差派了天使， Dan kalau kita lihat nanti ayat yang berikutnya ya, nanti yang akan kita bahas, Tuhan bahkan mendengarkan apa yang menjadi keluhan Elia. 神听了以利亚的诉苦， Dia menjadi pendengar yang baik. 他好听众， Ya, dia mau mendengarkan apa yang dialami luka emosi yang terjadi dalam kehidupan Elia, di dalam hatinya. 他愿意听以利亚伤心的这个倾心吐意。 Nah, pada ini saudara, Tuhan itu peduli. 今天神很关心的， Tuhan itu tidak langsung menghakimi kita, menghukum kita, atau bahkan Tuhan kita itu langsung memberikan ganjaran kepada kita. 他没有马上处罚我们， Ya, tetapi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang demikian, saudara. 他亲近这样的人。 Ya, kita coba lihat dalam kitab Mazmur pasal 34. 请看诗篇34篇， Mazmur pasal 34, 诗篇34篇 ayat yang ke-19. 19节， Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. 诗篇34篇19节， Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 19 kita baca bersama-sama. 一起读19节。 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, saudara, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang demikian. 神亲近这样的人，伤心的人， Orang yang remuk hatinya, 就是伤心的人， orang yang patah hatinya. 他已经很后悔的。 Saudara, ada jemaat kita, dia mengalami juga tekanan dalam kehidupan. Dia stres dan bahkan depresi, saudara. 有我们的信徒，他受到这个很大的压力， Ya, ada satu penghiburan yang bisa dia dapatkan 他得到一个安慰。 ketika dia membaca Alkitab, yaitu kitab Mazmur. 当他读了诗篇， Dia berkata kepada saya merasa terhibur. 他告诉我，我得到安慰了。 Ketika saya baca kitab Mazmur, seakan-akan Tuhan mengerti perasaan kita, mengerti perasaan saya, mengerti apa yang saya rasakan. 我读诗篇的时候，我觉得神很了解我的心意， Nah, saudara, 我的感受。 kalau kita lihat, saudara, Mazmur ini adalah bagaimana seseorang yang mengalami masalah dalam emosinya, dalam perasaannya. 这个诗篇就是一个人他面对他的情况，就是他心理上的感受。 Yang penulisnya ada Daud. 写诗的人就是大卫王。 Ya, Daud, kalau kita lihat tulisan-tulisan dalam kitab Mazmur, mungkin hampir 70% ke atas itu tentang keluhan-keluhan jiwa dia, luka-luka emosi yang dialami. 如果我们读了诗篇，78%内容都是说他的心声诉苦。 Sehingga dalam Mazmur pasal 51 ayat 19 dikatakan. 所以诗篇34篇19篇说， Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Ya, jadi korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya, betapa Daud merasakan, menyadari bahwa Tuhan itu sesungguhnya adalah Allah yang peduli dan bahkan tidak menghakimi orang-orang yang mengalami gangguan daripada kejiwaannya, mentalnya, saudara. 大卫感觉到就是神很关心他的这个精神上的事。 Malahan orang-orang yang demikian, dia bisa mencari Tuhan dan bahkan mendapatkan hubungan yang lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. 甚至
他和神的关系更美好。 Nah, pada pagi hari ini saudara, 今天早上， dari respon Allah 神的反应 dan peristiwa yang dialami oleh Elia, 就是从以利亚的事件， kita dapat mengetahui bagaimana kita meraih kesehatan mental. 我们知道要如何能够实现这个精神健康。 Yang pertama saudara, 第一点， yang pertama, luangkanlah waktu untuk beristirahat dan berhenti daripada apa yang kita kerjakan. 我们要有时间离开这个我们所做的事。 Nah, kalau kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 19, 我们留意是这个列王记上19章， kita perlu meluangkan waktu untuk berhenti dan beristirahat. 我们需要时间休息。 Tuhan membiarkan Elia untuk berhenti dan beristirahat dari rutinitas dia. 神让以利亚休息，从他平常做的工。 Tuhan tidak langsung memberikan perintah, engkau harus bekerja lagi, engkau harus melakukan pekerjaan berikutnya. 神没有吩咐他你要接下去你的工作， Tapi Tuhan membiarkan Elia untuk istirahat, tidur, makan. Dia bisa beristirahat. 神让以利亚睡觉，然后休息。 Nah saudara, kita bukanlah robot yang bisa bekerja 24 jam. 我们不是机器人，工作24个小时。 Mesin saja membutuhkan waktu untuk berhenti supaya dia tidak panas mesinnya dan tidak rusak. 机器也需要停下来，使这个机器不会很快坏掉， Apalagi tubuh manusia. 尤其是人的身体。 Tuhan menciptakan manusia bukanlah diciptakan untuk terus bekerja dan bekerja. 神是创造人，不是叫他一直工作。 Tuhan menciptakan manusia bukanlah diciptakan untuk belajar dan belajar, saudara. 神创造人不是要叫他一直去学习。 Tapi Tuhan menciptakan manusia dan dia tahu apa kebutuhan manusia yang paling baik. 神创造人，他知道人最需要的是什么。 Tuhan menciptakan manusia supaya manusia didesain, dicetak untuk bisa beristirahat juga, saudara. 神要人也是能够休息。 Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Kanaan, ya sekolah Kristen Kanaan mengumumkan, 如果迦南学校公布， ya kemarin kita rapat daripada rapat kerja nasional, ya sekolah Kristen Kanaan selama 3 hari. 昨天全国的迦南学校会议， Kalau misalnya mengumumkan bahwa kita akan sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 如果公布我们要念书，从星期一到星期六， Ya kira-kira ada yang mau daftar di Kanaan. 有人要在迦南学校念 Dari 书吗？ Senin sampai Sabtu kita akan terus sekolah dari jam 6:30 pagi sampai dengan jam 4 sore. 从6点半上课到4点下午。 Saya yakin kita mulai berpikir ulang ya. Saya mau daftar tidak ya ke Kanaan ya? Kenapa? Begitu sangat padat, lelah sekali. 可能人人都在想，是不是要进入迦南学校？因为这个时间上课时间太长了。 Walaupun kurikulumnya bagus, walaupun menghasilkan siswa yang berprestasi, mungkin kita tetap mempertimbangkan. Saya merasa anak saya butuh istirahat. Kalau seperti ini mentalnya bisa keganggu. 如果学生觉得很劳累，那可能会受到精神压力。 Ya. Atau mungkin ada sekolah yang punya akreditasinya bagus, A+, berprestasi, tapi harus sekolah dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, saudara. 如果学校的学生就是他的成绩蛮好的，但是他上课的时间就是整个礼拜。 Saya punya anak pun sepertinya tidak mau disekolahkan di sekolah itu. Takut anak saya ada gangguan dalam mentalnya, saudara, karena dia terus sekolah dan sekolah. 我有孩子，我也不愿意送我的孩子到那种的学校，因为上课从早到下午。 Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk dia bermain, tidak ada waktu dia untuk bisa melakukan kegiatan rohani dia. 没有给他时间玩休息，或者有这个宗教课。 Nah, saudara, kita lihat bersama-sama dalam Markus, 请看马可福音， Tuhan sudah mengetahui kebutuhan manusia.
神已经了解人的需要。 Markus pasal 2 ayat 27. 马可福音2章27节， Dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tahu kebutuhan itu. 神起初创造人类，他知道人的需要。 Markus pasal 2 ayat 27. 马可福音2章27节， Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Tuhan memberikan hari Sabat itu untuk kebaikan manusia. 神给人安息日，就是为人的好处。 Hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. 安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。 Kenapa saudara? 为何？ Karena Tuhan ingin agar manusia bisa berhenti dari rutinitasnya, pekerjaannya, untuk bisa beristirahat menyembah Tuhan. 因为神要人休息工作，敬拜神。安息日的时候， Tuhan mengundang kita pada hari ini datang. Marilah datang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 神邀请凡挑重担的人来到我这里来，我会给他安息。 Saudara, hidup kita pada hari ini, kita bukan hanya mencari, mengejar ambisi kita. 今天我们的生活不是追求我们的欲望， Tetapi kita harus kembali mencari Tuhan yang menciptakan kita, saudara. 我们要寻求神创造我们的神。 Hari Sabat diadakan bukan untuk orang Yahudi saja, 安息日不是只有给犹太人， tetapi untuk semua manusia. 是给全人类。 Karena hari Sabat itu ditetapkan pada saat hari penciptaan. 因为安息日就是在创造的时候已经决定了， Ya, Kejadian pasal 2. 创世纪第2章。 Jadi hari Sabat juga sudah ada sebelum hukum Taurat ada, sebelum Musa lahir, yaitu pada hari penciptaan. 律法之前，摩西还没有出生，已经有了安息日。 Nah, jadi Tuhan tuh sudah tahu kebutuhan manusia. 神已经知道人的需要， Fisik dan jiwa kita beristirahat di hari Sabat, di hari Sabtu, agar kita bisa keluar daripada kepenatan kegiatan yang kita lakukan selama seminggu ini. 我们身心都需要休息。从我们6天之内的劳碌。 Saudara, kalau kita lihat ya, anak kecil itu yang punya kerajaan sorga. 圣经说，天国是小孩子的。 Ya, kenapa Alkitab mengatakan yang punya kerajaan surga itu seperti anak kecil gitu ya? 为什么拥有天国的就要像小孩子？ Saya lihat saudara ya, saya menyaksikan kedua anak saya paling suka tuh pada hari Sabat. 我看我2个儿子，他们最高兴的就是安息日。 Walaupun kalau hari Sabat itu, kalau saya lihat dia beribadah itu sangat banyak saudara. 安息日他聚会很多次。 Ya, hari Jumat ibadah bareng bersama dengan kita ya, jam 7 sampai dengan setengah 9 malam. 星期五晚上，他一起跟成人聚会。 Hari Sabtu jam 8 pagi dia ibadah di Kran di DP Kemayoran. 安息日早上8点，他去 Kran 那边参加 Ya. 儿童聚会。 Lalu setengah 10 ibadah Sabat pagi di sini di Gereja Samanhudi, 9 Jakarta. 点半在这里聚会。 Lalu siangnya setelah ibadah Sabat pagi ada kelas ini ya, kelas talenta. Ya, belajar main catur gitu ya, belajar mungkin musik dan lain-lain bahasa. 中午的时间可以学习我们的嗜好，可能是音乐或者语言等等。 Biasanya habis makan siang dia belajar seperti itu. 吃了中餐，他就学习这些。 Jam 1 masuk kelas Sabat. 1点参加这个按照年龄的聚会。 Jam 3 ibadah lagi Sabat sore bersama-sama dengan kita. 3点他又跟我们大家成人一起聚会。 Ya, sempat dia berkata, kenapa saya harus ikut ibadah? Semuanya ibadah saya harus ikut. 他曾经问，为何全部的聚会我必须参加？ Ya saudara, sempat dia pernah protes. 他曾经反抗。 Nah, tetapi setiap hari Sabtu dia sangat mengharapkan itu hari Sabat itu datang karena dia bisa merasakan satu sukacita, kekuatan, damai sejahtera. 但是他很希望这个安息日的来到，
他能够以喜乐的心来敬拜神。 Ya, saudara ya. Walaupun fisik dia lemah, ya karena anak kecil perlu istirahat kadang-kadang tidur siang, tapi dia di hari Sabat dia tidak perlu tidur siang, dia bahkan merasakan sukacita dan berkat tersendiri, saudara. 虽然身体劳累，通常中午他必须睡觉，但是安息日他不必睡觉，睡午觉。 Nah, pada hari ini saudara, ketika kita mau sampai hari Sabtu, bagaimana perasaan kita? 如果安息日到来，我们的心如何感觉？ Apakah kita sama seperti anak kecil yang punya kerajaan sorga, hatinya selalu mengharapkan karena adalah satu hari kenikmatan, hari sukacita. 我们是不是像小孩的心，就是一个喜乐的日子？ Ya saudara. Atau malahan kita merasakan, kayaknya jadi beban, saya lelah, saya capek. 或者感觉到我很辛苦，安息日的时候。 Pada hari Sabat diadakan untuk manusia. 其实安息日设立是给人设立的。 Nah, kita lihat yang kedua. 第二点， Yang kedua, saudara. Dari peristiwa Elia ini dan respon Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? 从以利亚的反应，神的反应如何？ Yang kedua, diperlukan makan dan minum agar segera pulih. 需要吃喝，使身体能够健康。 Tuhan mengutus malaikatnya untuk bisa memberi makan Elia. 神差派天使给以利亚吃， Karena Tuhan tahu bahwa masalah yang terjadi adalah fisik dan psikis Elia harus diperbaiki. 因为神知道他的圣者还有他的精神必须要修正。 Ya, kalau psikisnya diperbaiki tapi fisiknya tidak diperbaiki juga bermasalah. 如果精神好，但是身子不 tetap 好， bermasalah. 就有问题。 Kalau fisiknya diperbaiki, psikisnya juga tidak diperbaiki, tetap juga ada masalah, saudara. 身子好，但是他的精神不好也是问题。 Nah, dalam diri manusia ada fisik dan tubuh ini perlu kekuatan, perlu makanan. 圣性需要有能力，需要吃喝。 Ya, sehingga malaikat Tuhan berkata, bangunlah, makanlah sebanyak 2 kali. 所以天使就派他起来吧，2次叫他起来。 Ya, dan malaikat memberikan makan dan minum itu kepada Elia, dan Elia makan dan minum kemudian berbaring. 天使给他吃喝，然后以利亚吃了，他就睡觉了，躺下来。 Dan juga saudara, kalau fisik ini diberi makan, bagaimana dengan psikis kita? 如果我们的圣者需要吃，那我们的这个精神要怎么样呢？ Psikis kita pun harus dikasih makan. 我们的精神也是需要吃， Jiwa kita pun memerlukan sebuah makanan, saudara. 我们的魂也是需要吃。 Ya, karena kalau jiwa kita tidak mendapatkan makanan sama seperti fisik kita, maka psikis kita tidak mengalami kebangunan, kekuatan. 我们的心里如果没有吃，那没有能力。 Nah, kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan apa? 马太福音4章4节说， Matius pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, orang-orang Yahudi punya kebiasaan makan roti, dan roti itu tepung bagian daripada makanan pokok mereka, saudara. 犹太人他们平常都是吃饼，饼就是他们日常吃的东西。 Sehingga Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. 所以这里说人活着不是单靠食物。 Kalau orang Indonesia mungkin kata-katanya seharusnya berbeda ya. Manusia hidup bukan dari nasi saja. Itu orang Indonesia, saudara. Kalau nggak makan nasi nggak makan. 印尼人如果说天天要吃的就是吃饭，如果没有吃饭，感觉到还饿。 Ya udah makan mie pakai nasi, ya saudara ya. Udah makan roti pakai nasi lagi, makan nasi juga. Karena kalau nggak ada nasi, kayaknya Indonesia susah untuk bisa kenyang. 吃了面包还是需要吃饭，要不然感觉到还没有吃饱。 Nah, karena kebudayaan di sana itu roti, saudara. Sehingga Yesus berkata bahwa kamu bukan hanya makan roti saja, kamu bukan hanya makan nasi saja kita pada hari ini, tapi harus mendapatkan firman yang keluar dari mulut Allah. 犹太人通常吃饼，那这里说人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。
Nah, Alkitab ini saudara adalah firman Allah. 这个圣经是神的话， Alkitab ini adalah buku yang diilhamkan oleh Allah. 就是神所写下来的话。 Kata ilham saudara dalam bahasa asli adalah hembusan nafas gitu ya. Nafas Allah yang diberikan kepada manusia. 是什么是教人写出来的？ Artinya ketika kita sebenarnya membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu kehidupan yang diberikan kepada kita. 我们读经的时候，神好像是给我们生命。 Saudara, waktu liburan kemarin, Lebaran, saudara ya, Jakarta sangat sepi sekali. 印尼新年的时候，雅加达很静。 Ada satu saudara saya datang bertemu dengan saya dan ngobrol-ngobrol. 我的亲人来了，见到我，跟我谈话。 Lalu saya nanya, kalau misalnya waktu luang, biasanya kamu ngapain? 我问他，如果有时间的话，你通常做什么？ Ya, karena dia juga sangat sibuk sekali. 因为我知道他的生活很忙。 Dia lakukan sesuatu yang saya tidak kepikiran dia lakukan juga sama seperti saya, saudara. 他所做的我没有想到，就像我一样。 Padahal dia bukan pendeta. 其实他不是传道人。 Dia berkata ketika saya di kamar gitu ya, kadang-kadang kalau di kamar sendirian kan bisa banyak pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba bisa muncul di kepala kita, saudara. 如果一个人在房间，可能思想上很多想的。 Ya saudara ya, jadi jangan terlalu sering di kamar ngelamun nanti kesambet, saudara. 不要常常独自在房间，一直胡思乱想。 Orang normal bisa jadi error, orang error makin error, saudara. 正常人可能会变成怪怪的人物。 Ya, saya juga kalau kerja kagak mau di kamar, saya harus keluar, saudara. 我工作也是不要在房间，我出去。 Ya, nah saudara, dia berkata kalau misalnya saya di kamar, saya ada waktu luang, biasanya saya akan setel satu khotbah, saya dengerin aja sambil saya mungkin beraktivitas yang lain. 我一边听这个录音带的讲道，一边做事。 Lalu saya juga suka setel lagu-lagu rohani. 我常常听声乐。 Kadang-kala itu mempengaruhi damai sejahtera dalam hati saya dan juga bisa dapat satu insight baru ya, pemikiran baru dalam pemikiran saya. 会影响到我的思想，有新的想法。 Ya, saya 平 bilang, 安， oh kamu lakukan juga sama, saya juga lakukan itu kadang-kala ketika saya udah lelah, capek, tidak bisa mikir, ya mungkin saya akan setel musik yang rohani, saya akan setel mungkin podcast atau audio khotbah yang bisa memberikan kekuatan kepada saya. 你所做的就好像我所做的，我也是常常听圣乐，然后也是听一些讲道。 Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-38. 请看约翰福音 Yohanes pasal 5 ayat 38. 5章38节。 Yohanes pasal 5 ayat 38. 约翰福音5章38节。 Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya, ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya, ayat 39, saudara ya. 39节。 Kalau kita lihat, kitab-kitab suci itu bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita. 我们查考圣经，它内中有永生。 Ketika kita menyelidikinya dengan lebih dalam, kita membacanya, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, saudara. 我们更深入的查考了解，得到永生。 Saudara, kalau kita misalnya beli barang, 比如我们买东西， biasanya di beli barang itu kita akan membaca buku manualnya, 通常我们先看目录， manual book ya. 我们先看它的目录。 Ya, jadi kalau misalnya kita beli barang juicer gitu ya, kita baca dulu manual booknya gimana cara pakai juicernya nih. Juicer untuk bisa membuat susu kacang kedelai. 我们买果汁机，然后我们想看它如何教我们能够使这个黄豆变成这个果汁。 Kalau kita nggak baca saudara ya, jangan-jangan juicer itu ya, ketika kita mau bersihin, kita cuci semuanya, mesinnya juga kita cuci saudara. 要不然等下把这个机器我们也把它洗掉， Sehingga itu rusak saudara ya. 坏掉了。
Nah, sama halnya saudara, kalau kita lihat apa manual book daripada memperbaiki hidup manusia? 那些目录就是能够改变我们人的生命， Buku manual untuk bisa memperbaiki hidup manusia adalah Alkitab. 能够改变我们的生命就是圣经。 Ya, Alkitab ini adalah manual book untuk kita bisa menyadari, mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. 圣经使我们知道什么问题在我们身上。 Nah, ada seorang saudari, 有一位姐妹， dia menjalani hari-hari dengan beban berat. 她过日子很痛苦， Ya, beban pekerjaan, beban keluarganya, dan juga beban-beban yang lain. 工作上的，然后家庭问题。 Nah, ketika ada bebannya saudara ya, kadangkala beban itu secara sadar atau tidak sadar kita pikul terus kemana-mana. 这些重担我们一直跳着，无论我们去何处， Kita pergi tamasya, kita pikul beban. 我们去游玩的时候也是跳重担， Kita pergi ke tempat makan, beban itu masih ada dalam pundak kita. 我们去外面测也是跳着重担， Kita di dalam rumah, beban itu juga tetap ada, kita pikul. 在家里也是跳着重担， Seakan-akan beban itu sulit untuk kita lepaskan. 好像这些重担我们很难把它 Ya, contoh seperti 脱 Alkitab 掉。 ini, mungkin Alkitab ini 1 kilo, 2 kilo, saudara. 这个圣经可能1公斤、2公斤， Tapi kalau beban 1 kilo, 2 kilo ini kita terus pegang, kita bawa, mau ke toilet kita bawa, mau kita tidur kita bawa, maka 1-2 kilo ini jadi beban yang berat bagi kita. 如果这个圣经我们去洗手间，我们去吃饭都是带着它，这个就是一个重担。 Nah, sama dengan saudari ini, beban itu dia tidak lepaskan itu. 就好像这个姐妹，她的重担一直没有脱掉， Tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan, dia juga melayani Tuhan. 但是她还是来参加聚会服侍主。 Nah, pada suatu hari dia mendapatkan sebuah tugas untuk bisa mengisi suara sau bagi jiwa. 有一天，她的工作就是要念这个灵魂的描点反思。 Ya, jadi kita punya renungan audio firman Tuhan setiap hari dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu sau bagi jiwa. 我们有 video 就是每天的，就是可以听这个灵魂的描点反思。 Nah, ketika dia membaca artikel firman Tuhan, saudara ya, dengan satu judul Lembah Kesulitan. 当他读了这个，就是在面临幽谷、 Ya, Lembah Kesulitan. 幽个谷。 Ya, dia baca judulnya, dia baca dulu kan, karena dia harus mengisi suara untuk bisa membacakan renungan itu. 因为他先念出来，还没有他讲之前， Ketika dia baca, terus dia rekam, dia merasakan beban itu terlepas, saudara. 他读了以后，他把它他就感觉到这个很安慰他， Dan juga dia 这个重 juga 担离开他。 dia juga mengeluarkan air mata ketika dia baca itu. 他读的时候，他流泪了。 Nah, dia membaca renungan firman Tuhan itu, dia merasakan bahwa sesungguhnya beban itu dia sekarang sudah diambil oleh Tuhan. 他觉得他读了这个反思，觉得他的重担已经神拿掉了。 Sehingga dia bersaksi dalam Hosea pasal 2 ayat 14, kita lihat Hosea pasal 2 ayat 14. 在何西阿2章14节，他做了见证。 Dalam renungan itu berkata Hosea pasal 2 ayat 14, 何西阿2章14节说。 Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ya. Dia akhirnya merasakan lembah Akor, yaitu lembah kesulitan, menjadi pintu pengharapan bagi dia. 那么这个难题就是，Ayat 就 14. 是雅各谷，作为他指望的门。 Ya saudara ya. Jadi firman Tuhan itu membuat dia akhirnya bisa terbebas daripada tingkat stres dan depresi dia. Dia merasakan Tuhan mengerti perasaan dia dan telah mengangkat bebannya. 神的话使他觉得他的重担已经拿掉了。 Nah, kalau kita lihat dalam slide saudara, 我们看屏幕，
Sau bagi jiwa itu sebenarnya bisa kita akses setiap hari. 其实这个灵魂的瞄点反是天天我们可以听。 Saya Baik, sebagai kan. hamba Tuhan pun saudara ya, kadang-kala saya membutuhkan makanan rohani, saya akses setiap hari supaya saya mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan juga insight baru bagi saya. 我成为神的仆人，我也是天天有看有听，能够加强我的灵里的力量。 Ya, kita bisa akses di handphone kita, di laptop kita saudara, itu ada renungan firman Tuhan secara tertulis dan juga audionya. 那我们可以天天看，放进我们的手机里面。 Dan di bawahnya ada bacaan Alkitab yang kita bisa baca setiap hari supaya kita juga punya kebiasaan membaca Alkitab. 下面还有加上这个天天读经。 Nah, kita lihat yang terakhir. 最后 Yang ketiga, 第三点， apa yang bisa kita pelajari? 我们可以学习到什么呢？ Kita perlu menceritakan perasaan kita. 我们需要把我们的心里话讲出来。 Nah, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19. 列王记上19章， Kenapa Tuhan menyuruh Elia ke gunung Horeb, saudara? 为什么神叫以利亚去何烈山？ Ya, kenapa Tuhan ketika sudah memberi kekuatan secara fisik dan akhirnya memampukan Elia pergi ke gunung Horeb? 为什么神已经加添他的身体的力量，然后叫他去何烈山， Agar Elia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. 让他能够与神交往。 Nah, kalau kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 14, 请看列王记上19章9节到14节， ini adalah satu komunikasi Elia dengan Tuhan. 以利亚和神的交往。 Ya, Tuhan bertanya, Elia menjawab. Tuhan bertanya, Elia menjawab. 神问以利亚，以利亚就回答；神问以利亚，以利亚就回答。 Elia mengungkapkan perasaan dia. Elia menceritakan rasa marah dia, sedih dia kepada Tuhan. 以利亚说出他的生气、他的痛苦，告诉神， Dan Tuhan mendengarkannya, saudara. 神听了。 Nah, ini adalah suatu hal yang sangat indah sekali. 这个是很美的一幕。 Nah, pada hari ini, saudara, mungkin kita mengalami luka emosi yang begitu sangat banyak. 今天可能我们的心灵也是受伤。 Emosi 创伤 adalah pemberian daripada Tuhan. 这个感情就是神给我们的。 Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa khawatir dan takut. Itu hal yang manusiawi yang Tuhan berikan kepada kita. 我们会生气，我们会惧怕，这个是正常的。 Ya, bukan berarti ketika kita marah kepada Tuhan, kita berbuat dosa. 不等于说我们向神生气，然后犯罪。 Ya, jadi emosi marah itu bukan berarti berdosa, saudara. 情感创伤不是一个罪。 Tapi ketika kita marah, kita pukul orang. Ketika kita marah, kita meninggalkan Tuhan, itu dosa. 我们生气，我们打人，或者我们meninggalkan Tuhan. 离开神，就是一个罪。 Ketika kita khawatir, itu bukan berarti kita kurang beriman. 我们有忧虑，不是说我们缺少信心。 Tetapi ketika kita khawatir, akhirnya kita menomorduakan Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan, saudara, itu yang dosa. 我们忧虑，我们不可以离开神，这个就是罪了。 Ya, ketika kita khawatir, akhirnya kita menomorsatukan uang, itulah baru yang namanya dosa. 我们忧虑，我们看重这个钱财，这 Itu 个 yang 就是 namanya 罪了， kurang beriman. 就等于说我们 Tapi 缺少信 khawatir, 心。 luka emosi khawatir bukan berarti kita kurang beriman. 如果情感创伤，不等于说我们已经失去了信心。 Dan ketika kita juga mengalami luka trauma, takut, 如果我们创伤了， bukan berarti Cipa. kita tidak bersandar kepada Tuhan. 不等于说我们没有依靠神。 Nah, pada hari ini saudara, ceritakanlah apa yang kita rasakan kepada Tuhan. 我们的感受要告诉神， Ceritakanlah kepada orang yang kita percayai. 我们可以讲给我们所信任的人。 Ketika kita marah, Tuhan, kenapa Engkau memberikan pencobaan dan penderitaan seperti ini? 我们向神生气说：“神啊，为何给我这样严重的试探、 Apakah 试炼？ saya sanggup untuk bisa melewati ini semua? 我能够担得起吗 Ya, kita bisa cerita kepada Tuhan. ？”我们可以跟神诉说。
Tapi setelah kita berdoa dan kita sudah cerita kepada Tuhan, kita harus berjalan di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan. 我们祷告以后，我们就要依靠神，走在主的道路上。 Ya, ketika kita khawatir, saudara, 当我们忧虑， ekonomi yang tidak menentu, 经济不稳定， perang dagang yang terus memanas, 这个商业一直争斗， masa depan yang belum bisa kita ukur dengan baik, yang belum bisa kita rencanakan dengan baik. 前途不知道要怎么样计划好。 Kita berdoa kepada Tuhan, kita ceritakan kepada Tuhan. 我们向神祷告，跟神诉说。 Yesus ketika di dalam dunia, dia pun juga pernah merasakan takut ketika dia harus menghadapi hukuman salib. 耶稣在世上的时候，当面对这个十字架的苦难，他也是很惧怕的。 Tuhan juga merasa khawatir melihat daripada berbagai macam penderitaan yang dia alami. 主耶稣也是很担心，他受苦的情况。 Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia sebagai manusia? 耶稣成为人的时候怎样呢？ Dia berdoa. 他祷告。 Ya, saudara ya. Semua tokoh-tokoh Alkitab ketika menghadapi permasalahan dan lain-lain, dia berdoa kepada Tuhan, dia cerita semua kepada Tuhan. 圣经人物面对苦难的时候，他们就向神诉说。 Dalam pengetahuan umum kita mengenal ketika kita menghadapi satu gangguan mental atau stres, kita melakukan meditasi. 如果通常的诗人，他们就是静修。 Ya, meditasi aktif maupun meditasi pasif, saudara ya, ada istilahnya. 就是要积极的进修，或者是自己安静下来。 Meditasi aktif itu adalah olahraga, menggunakan fisik kita untuk bisa beraktivitas gitu ya, menggunakan fisik untuk bisa melegakan ketegangan kita. 积极的进修就是比如运动。 Meditasi pasif itu sebenarnya mendorong pada memusatkan pikiran, yaitu berdoa, saudara. 安静下来，这个就是我们要祷告， Memusatkan pikiran kita untuk bisa berdoa. 集中精神来祷告。 Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 14. 请看哥林多前书14章， 1 Korintus pasal 14. 哥林多前书14章 Kita lihat ayat 2 dan ayat yang keempat. 第2节、第4节。 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasa oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Nah, ketika kita berdoa bersandar kepada Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. 当我们祷告依靠圣灵，我们跟神交往谈话。 Ya, kita berkata-kata bukan kepada manusia tapi kepada Allah. 我们不是跟人说，但是是跟神说话。 Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya itu. 因为没有一个人能够了解这个意思。 Dan ketika kita berdoa saudara dengan bahasa roh, sebenarnya itu membangun diri kita sendiri. 我们灵眼祷告，其实就是能够造就自己， Membangun diri kita loh, bukan orang lain. 不是别人造就自己。 Artinya ada kekuatan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudusnya yang akan membangun kita untuk bisa melewati stres, depresi kita, kelelahan kita, dan lain-lain. 神的圣灵就是借着祷告，能够造就我们脱离这个精神压力。 Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Yohanes pasal 14, 约翰福音14章 di situ dikatakan roh penolong. 就是保惠师， Roh penolong, saudara, ini ada nama lainnya adalah roh konselor. 就是他其他的名字就是Roh konselor, 就是 penasehat. 安慰的灵。 Ya, karena ini adalah roh Allah. Dia sebagai pengantara, dia sebagai penasehat, dia sebagai konselor, dan dia adalah sebagai seorang penolong. 他就是能够安慰我们，能够帮助我们。 Nah, saudara, kalau kita pergi ke konselor, kita bercakap-cakap selama 1 jam, ada biayanya, ada tarifnya. 如果我们去找这个辅导员，需要付钱。 Ya, tapi ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan tidak menentukan tarifnya. 如果我们跟神谈话，免费的。 Tuhan mau mendengarkan kita. Tuhan sebagai pendengar yang baik, dia adalah roh konselor, roh penasehat, dan roh penolong yang Tuhan berikan kepada kita.
神要听我们所说的，他会帮助我们，安慰我们。 Nah, jadi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kita rasakan ketika kita mau datang kepada Dia dan cerita kepada Dia, berdoa kepada Dia. 所以其实神知道我们的苦情，所以他愿意听，帮助我们。 Nah, sebagai firman yang terakhir, saya akan memberikan satu kesaksian. 最后有一个见证， Saudara, di tahun 2011-2012 ketika saya bertugas, 2011年、2012年我注目这时候， ada seorang saudara, dia datang terus ke gereja untuk berdoa. 有一位弟兄他来教会，常常祷告。 Saya waktu itu masih penginjil, saudara, sebagai seorang penginjil. 那时候我是实习传道， Dia berdoa 30 menit, 1 jam di dalam gereja aula sendirian dengan menggunakan bahasa roh. 他祷告自己祷告30分钟到1个小时，用灵言祷告， Ya, hampir weekdays setiap harinya dia datang ke gereja berdoa, saudara. 几乎每天都来会堂自己独自祷告。 Ya, lalu saya deketin, saya doa bareng dan saya berbicara dengan dia. 我亲近他，然后跟他一起祷告谈话。 Kenapa? Ada apa? 我问他为何， Lalu dia berkata, dia cerita bahwa dia terkena satu masalah karena saudaranya tidak bijaksana, akhirnya terlilit hutang kurang lebih 1 sampai 1,5 M, saudara. 他说因为他的亲人就是使他亏 Ya, 损， 1 sampai 1,5 M pada saat itu. 当时大概1到1.5 M。 Ya, kalau kita udah dengerin miliar, ember gitu ya. Aduh, kayaknya otak tuh udah pusing, saudara ya. Ini hutang, saudara. 因为这个是欠债， Lalu saya pun nggak bisa membantu dalam uang itu, saudara. Tapi kita berdoa bersama-sama. 我不能帮助金钱的问题，但是我可以为他祷告。 Ya, saya hanya mendengarkan. Saya hanya bisa memberikan sedikit nasihat. Kita berdoa bersama-sama. Dan saya berkata, kalau misalnya tidak bisa makan, jangan sampai tidak bisa makan. Kita bisa bantu. Kalau misalnya tidak bisa makan. 我听了以后，我只有告诉他，勉励一点，然后告诉他我们一起依 Saudara, 靠神。 kalau hutang sudah 1,5 M, saudara ya, kita udah berpikir bahwa saya juga berkata kepada dia, ini bisa sampai kepada anakmu dan mungkin bisa juga sampai kepada cucumu. 欠债一大笔钱，可能会连累到你的孩子、你的孙。 Ya, jadi dia belum lunas ya, anaknya lunasin. Kalau belum lunas, cucunya yang akan lunasin. 如果他的时候还没有还清，然后就儿子要付钱， Tapi 然后孙。 luar biasanya Tuhan ketika dia terus berdoa kepada Tuhan, saudara ya. Hari demi hari Tuhan memberikan damai sejahtera, kekuatan pada dia, dan Tuhan memberikan solusi kepada dia. 当他天天这样祷告，很奇妙，就是神给他出路。 Ya, sampai sekarang pun dia terus berdoa dan Tuhan memberikan banyak damai sejahtera. Kalau kita lihat orangnya, dia tidak merasa, kita tidak kelihatan bahwa orang itu punya masalah besar. 我们如果见到他，我们不会感觉到他有很大的问题 Sama 在他 seperti 身上。 orang biasanya bahkan lebih suka berhumor dan suka melayani Tuhan dengan sukacita. 他心里有平安，但是他也能够以喜乐的心服侍神。 Siapa yang memberikannya? 谁给他呢？这样呢？ Sukacita dan damai sejahtera itu. 这个平安和喜乐从哪里来的？ Yaitu Tuhan yang memberikannya melalui Roh Kudusnya. Dia bersandar kepada Roh Kudus, dia merasakan sukacita dan kekuatan walaupun masalahnya tidak langsung diangkat oleh Tuhan. 圣灵给他喜乐，平安，然后他也是能够一直这样祷告下去。 Tapi ada orang ya, uangnya banyak, tapi stres, depresi, susah. Saya juga ketemu orang kayak gitu. 有人钱很多，但是他的压力很大。 Ya. 我也遇到这样的人。 Padahal mobil ada 2, motor ada 4, rumah ada di mana-mana, tapi setiap ke rumahnya, saudara, dia berkata, saya stres, saya depresi. 他有几辆汽车，然后房子也是很多，但是遇到他常常说他受很大的压力。 Ya, padahal dia punya segala-galanya. Cuma masalah orang ngambil uang sedikit daripada harta dia yang begitu banyak, dia stres, depresi, saudara. 其实人只有拿他的一点钱，但是他的钱财其实很多很多，但是他就这样受压力了。
Ya, oleh karena itu pada hari ini 3 hal yang bisa kita lakukan kiranya kita bisa meraih kesehatan mental kita. 所以3件事我们可以设行的，希望我们能够实现这个精神的健康。 Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 神祝福大家平安。